Kelahiran Muhammad adalah seperti bayi lain juga. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dia dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Muhammad adalah keturunan Quraisy. Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Datuk neneknya adalah ketua kaum Arab yang bertugas menjaga Kaabah yang pernah diancam oleh tentera-tentera Habsyah. Datuk Muhammad bernama Abdul Muttalib bin Hashim dan bapa saudaranya bernama Abu Talib. Keturunan keluarganya berminat dalam perniagaan dan menternak binatang-binatang, terutamanya unta. Kelahiran Muhammad sudah diketahui oleh Nabi Isa sejak Muhammad belum dikandung oleh ibunya lagi. Nabi Isa mendapat wahyu dari Tuhan bahawa seorang rasul akan lahir ke dunia dan dialah Nabi yang terakhir. Sungguh pun Muhammad lahir tidak berbeza dengan bayi-bayi lain, tetapi keadaan keliling amat luar biasa. Aminah tidak berasa sakit sewaktu melahirkan dan Muhammad lahir dengan selamat dengan disaksikan oleh mak bidan. Biasanya, bayi yang baru lahir sudah tentu menangis, tetapi Muhammad tidak begitu. Diam-diam saja. Mak bidan menepuk-nepuk tubuhnya tetapi Muhammad tetap diam. Keadaannya seperti orang berfikir. Matanya kelihatan bersinar-sinar seperti melihat sesuatu. Luar biasa anakmu ini. Dia tidak menangis, tapi matanya liar seolah-olah merenung sesuatu di atas, kata mak bidan. Aminah terbaring di wajahnya. Terbayang kegembiraan bagai mendapat sebuah gunung emas. Luar biasa anak ini, ulang mak bidan sambil membelik-belik tubuh bayi itu. Apa yang luar biasa? Tanya Aminah. Biasanya, bayi lahir terlentang, tetapi dia tertiara. Kepalanya mendongak ke langit. Jari-jarinya terangkat-angkat seolah-olah mengira sesuatu. Matanya juga merenung ke langit, seolah-olah ada benda yang dipandangnya. Macam dia mengerti sesuatu, walaupun dia baru dilahirkan. Kisah keganjilan Muhammad itu diceritakan oleh mak bidan kepada jiran-jirannya. Mereka turut hairan mendengar cerita itu. Sejak Muhammad dilahirkan, keadaan dalam rumah itu tiba-tiba saja berubah. Rumah yang tidak bermaya selama ini tiba-tiba saja berseri-seri dipandang serta menjadi tumpuan orang ramai. Pada waktu malam, rumah itu kelihatan terang benderang seperti bulan terang. Walaupun ada kalanya bulan gelap. Wanita-wanita amat suka ke rumah Aminah. Mereka datang berduyun-duyun untuk melihat Aminah dan anaknya yang baru lahir itu. Mereka suka melihat bayi, seolah-olah ada tarikan pada tubuhnya. Ada di antaranya datang berkali-kali semata-mata mahu melihat Muhammad. Maka sayang kepada Muhammad. Alangkah gembiranya aku kalau mendapat seorang anak seperti ini, kata di antara wanita yang datang itu. Keadaan cuaca juga berseri-seri, seolah-olah tersenyum menyambut kelahiran Muhammad. Sekitar kampung tempat kelahirannya begitu meriah, seolah-olah dia memberi semangat dan cahaya baru kepada penduduk-penduduk di situ. Budak ini bertuah, boleh jadi dia akan menjadi pemimpin yang besar pada masa akan datang. Semua orang suka kepadanya, kata seorang tua sambil menepuk-nepuk tubuhnya. Sungguh pun begitu, nasib Muhammad agak malang. Ketika dia dilahirkan, bapanya sudah tidak ada lagi. Bapanya meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Kira-kira 2 bulan sebelum Muhammad lahir. Bapanya telah menghembuskan nafas yang terakhir. Dia tidak sempat
melihat wajah anak yang ditunggunya. Sebagai isteri yang begitu menyayangi suaminya, Aminah mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi Aminah tetap bersabar. Orang yang dikasihi pulang kepada Allah. Abdullah jatuh sakit dalam perjalanan pulang dari Syam. Abdullah adalah seorang ahli perniagaan. Dia selalu merantau kerana urusan perniagaannya. Kali terakhir dia mengembara untuk berniaga ialah ke Syam. Dalam perjalanan pulang, dia singgah di Madinah dan telah jatuh sakit. Dari sehari ke sehari penyakitnya semakin tenat. Dia puas juga berubat tetapi tidak juga sembuh. Akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Aminah seolah-olah hilang akal. Hatinya bertambah sedih bila mengingatkan bayi yang akan lahir tidak mempunyai ayah. Aminah tidak dapat mengawal perasaannya. Dia menangis semahu-mahunya. Tetapi orang ramai menyabarkan Aminah. Perasaan dan hati Aminah dijaga. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Semuanya kekuasaan Tuhan. Pujuk orang ramai. Abdul Muttalib dan Abu Talib menjaga hati Aminah sebaik-baiknya. Mereka tahu bagaimana perasaan seorang wanita yang kehilangan suami buat selama-lamanya. Memang berat penanggungan itu. Akhirnya, perasaan Aminah yang berkocak itu damai sedikit demi sedikit. Hari yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Dan akhirnya saat itu tiba juga. Pada malam Aminah hendak melahirkan Muhammad, tiada sebarang tanda pada dirinya. Aminah menyangka lambat lagi hari akan lahirnya anak itu. Tetapi dengan tiba-tiba sahaja di subuh hari itu juga, Aminah melahirkan Muhammad. Lahirnya sungguh-sungguh mengejutkan keluarga Aminah. Kampung Al-Irash, tempat kelahiran itu riuh rendah dengan berita baru. Muhammad sejak dilahirkan sudah dapat menarik hati orang ramai. Sebagaimana anak-anak lain, Muhammad tetap diberi susu oleh ibunya sendiri. Ketika itu, memang ramai wanita yang rela menyusukan Muhammad. Tapi, Aminah tidak membenarkan di peringkat awalnya. Abdul Muttalib, Datuk Muhammad, nampaknya begitu gembira kerana dia mendapat cucu. Kehilangan Abdullah bapa Muhammad di Madinah dulu benar-benar terasa baginya. Tetapi bila Muhammad lahir, seolah-olah itu sebagai ganti Abdullah dan Muhammad sebagai bayi yang disayangi. Aku namakan dia Muhammad, kata Abdul Muttalib kepada Aminah dan orang ramai yang berada di situ. Abdul Muttalib bertanya, "Bersetujukah kau, Aminah?" Aminah hanya tersenyum. Dia sendiri berasa senang dengan nama itu, walaupun timbul sedikit kehairanan. Muhammad artinya yang terpuji. Aku harap dia akan menjadi manusia yang terpuji nanti, kata Abdul Muttalib dengan bangga. Memang sebenarnya tidak ada Muhammad di kalangan bangsa Arab selama ini, baik yang sudah besar ataupun yang muda. Nama Muhammad seolah-olah memberi ilham kepada Abdul Muttalib. Setelah beberapa hari, badan Muhammad kelihatan begitu segar. Selepas menyusu pada ibunya, dia menyusu pula pada seorang perempuan yang bernama Halimah. Halimah ialah seorang perempuan yang biasa mengambil upah menyusukan bayi. Halimah juga mempunyai anak kecil, tetapi beliau tidak keberatan menyusukan Muhammad. Kelahiran Muhammad telah memberi cahaya kepada penduduk-penduduk kota Mekah. Keadaan kota Mekah tiba-tiba bertukar wajah. Tanaman yang kurang subur tiba-tiba menjadi segar dan subur. Kalau ternakan kurang biaknya, dengan mudah saja menjadi biak dengan banyaknya. Ini adalah satu rahmat
kepada penduduk Mekah. Sungguh pun Muhammad dijaga dengan baik hingga besar, tetapi dia tidaklah hidup dalam kemewahan. Dia hidup sebagaimana kehidupan orang yang mengasuhnya. Orang yang mengasuhnya bukanlah orang kaya. Muhammad telah mengenali erti kesusahan sejak dari kecil lagi. Dia tahan menghadapi berbagai penderitaan. Muhammad tidak pernah merasai kasih sayang bapanya yang sebenar. Malah, dia tahu apa ertinya bapa dalam satu-satu keluarga. Tapi bila sudah besar sedikit, barulah dia tahu erti bapa. Tetapi Muhammad tidak pernah bertanya kepada sesiapa pun ke mana pergi bapanya selama ini. Sama ada dari ibunya, datuknya, maupun bapa saudaranya. Hatinya tidak terlintas mahu bertanya. Aminah dan Abdul Muttalib tidak mahu menyebut-nyebut nama bapa Muhammad. Tambahan pula di depan Muhammad sendiri. Mereka bimbang hati Muhammad akan berasa sayu. Mereka kasihan kepada Muhammad. Ketika berumur 4 tahun, Muhammad sudah boleh bertutur. Kata-katanya teratur. Cakapnya boleh dipakai. Sifatnya boleh dipercayai. Sungguh pun kecil, dia tahu menjaga hati orang yang mengasuhnya. Dia tahu menjaga hati datuk serta bapa saudaranya. Kalau aku bertanyakan di mana bapaku, tentu ibuku bersedih dan akan menangis. Dengan hormat, Muhammad pergi mendapatkan ibunya Aminah. Dia menghadapi ibunya sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada kocak di dada kecil itu. Ibunya tersenyum membayangkan kegembiraan. "Ibu," seru Muhammad manja. "Mengapa Muhammad?" sahut Aminah. "Marahkah kalau saya bertanya?" "Tanyalah apa sahaja. Masakan ibu akan marah?" sahut Aminah dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya Aminah tidak menyangka yang Muhammad hendak bertanya tentang bapanya. "Di mana bapa saya, Bu?" tanya Muhammad. Aminah memang tidak menyangka soalan itu akan dikemukakan oleh Muhammad. Telinganya bagaikan disambar oleh petir yang ganas. Dia tersentak, darahnya berderau naik ke muka. Aminah menundukkan muka, menahan perasaan hiba. "Di mana bapa saya, Bu?" tanya Muhammad lagi. Aminah benar-benar tidak dapat menahan perasaannya. Dia cuba menahan nafas. Hatinya bagai dihiris-hiris. Dengan segera, Aminah mengambil buah kurma lalu disuapkannya ke mulut Muhammad. Ini kerana dia tidak mahu Muhammad menyebut-nyebut pasal ayahnya. Lepas sebiji buah kurma disuapkan ke mulut Muhammad. Tapi bila buah kurma itu habis, Muhammad terus bertanya, "Di mana bapa saya, Bu?" Ulangnya. Sekarang mulut Muhammad sudah tidak dapat ditutup lagi. Dia tetap bertanyakan bapanya. Aminah seolah-olah hilang akal dibuatnya. "Di mana bapa saya, Bu?" ulang Muhammad lagi. Sebenarnya Aminah berterus terang, bapa Muhammad telah meninggal dunia ketika Muhammad masih dalam kandungan lagi. Dia meninggal dalam perjalanan pulang dari Syam. Bapa Muhammad seorang peniaga. Dia selalu merantau ke sana kemari membawa barang-barang dagangan. Malangnya, tiba di Madinah, dia telah jatuh sakit lalu meninggal di sana. Muhammad terdiam seolah-olah bertafakur. Di dalam kelopak mata Aminah bergenang air jernih bila mengingatkan peristiwa lama bersama dengan suaminya. Muhammad faham perasaan ibunya dalam kesedihan. Muhammad juga tahu bahawa itulah sebabnya ibu tidak mahu bercerita selama ini. Sekarang barulah Muhammad faham dengan jelasnya bahawa bapanya sudah tidak ada lagi. Muhammad tahu bahawa dirinya adalah
anak yatim, anak yang tidak berbapa lagi. Muhammad, kau tidak mempunyai bapa. Sungguh pun ada orang yang bertanggungjawab seperti datuk dan pakcikmu itu, tapi hati-hatilah dalam hidup ini. Perangai biar baik, berbudi bahasa, jangan nakal-nakal, nanti orang tidak suka. Jangan hasad dengki, nanti orang benci, kata Aminah memberi nasihat. Kematian bapamu sudah sampai masanya. Semua makhluk Tuhan akan mati apabila sudah sampai masanya, kata Aminah lagi memujuk. Rupanya dalam temenung itu Muhammad mempunyai rancangan hendak pergi ke kubur bapanya. Tapi buat sementara ini, dia tidak memberitahu ibunya tentang rancangan itu. Dia ingin lihat kubur bapanya satu hari nanti. Ingat, sambung Aminah lagi, pada pendapat sesetengah orang, Muhammad akan menjadi orang besar di kota Mekah ini. Tanda-tandanya telah banyak seperti yang ibu sebutkan tadi. Perangai-perangai yang baik harus dicontohi. Setelah berumur 6 tahun, Muhammad berkata lagi kepada ibunya, Muhammad mahu lihat kubur bapa, katanya. Aminah terdiam mendengar permintaan Muhammad itu. Walau bagaimanapun, Aminah tidak mahu menghampakan permintaan anaknya itu. Baiklah, kata Aminah kepada Muhammad, tapi mesti minta izin daripada datukmu. Abdul Muttalib tidak menegah hajat itu. Setelah segala persiapan dibuat, mereka pun berangkat ke Madinah. Dalam perjalanan yang susah dan jauh itu, macam-macam cabaran yang diterima. Tetapi Muhammad tabah menempuhnya. Walaupun letih, tapi dia tahan menghadapi itu semua. Akhirnya sampai juga mereka di Madinah. Hajat Muhammad sampai. Mereka pergi ke kuburan. Sungguh pun masih anak-anak, tapi Muhammad dapat menunjukkan kesabaran. Dia sedih tetapi masih dapat menahan kesedihan itu. Dia pujuk ibunya yang menangis. Dia meminta agar ibunya bersabar. Sedikit sebanyak dapat juga Muhammad menenangkan ibunya. Setelah beberapa lama di kuburan itu, Muhammad lalu mengajak ibunya pulang. Dia berusaha mendamaikan perasaan ibunya dalam perjalanan itu. Tapi nasib Muhammad memang malang. Ibunya pula jatuh sakit dalam perjalanan. Muhammad tidak dapat meneruskan perjalanan pulang. Dalam keadaan ibunya yang sedang sakit, tentulah perjalanan yang jauh akan lebih menyulitkan lagi. Namun Muhammad tetap sabar. Usaha terus dibuat untuk menolong menyembuhkan penyakit Aminah. Tetapi penyakit itu tidak juga sembuh. Malah dari sehari ke sehari semakin berat. Muhammad terus bersabar. Bagaimanapun telah ditakdirkan ibu Muhammad meninggal dunia juga akhirnya di situ setelah menanggung penderitaan yang agak lama itu. Kejadian ini amat tidak diduga oleh Muhammad. Kematian Aminah itu menjadikan Muhammad yatim piatu. Dia tidak punya ibu bapa lagi. Muhammad benar-benar tinggal sebatang kara. Setelah berjaya pulang ke Madinah, seluruh keluarga terkejut menerima berita kematian itu. Tapi Abdul Muttalib tidak menunjukkan kesedihan walaupun hatinya pedih dan hancur. Dia memujuk Muhammad supaya jangan bersusah hati. Jangan ke mana-mana, tinggal saja di rumah Datuk, pujuk Abdul Muttalib sambil mengusap-ngusap rambut Muhammad. Abdul Muttalib adalah Datuk Muhammad yang sebenar. Kasih sayangnya kepada Muhammad memang tidak dapat diragukan lagi. Muhammad mendengar pujukan datuknya itu. Dia berfikir lakunya. Tapi sekarang Muhammad tahu akan dirinya bergantung kasih kepada seorang datuk yang sudah tua.